Kalaulah Sayyiduna Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala an putus tangan kanannya kerana mempertahankan liwa, yaitu bendera yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak mahu dua baris ayat yang suci itu jatuh ke tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa al-Amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Nawaitu at-ta'allam wa at-ta'lim wa at-tadhakkara wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhi Allah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Yang kami muliakan Maulana Iqbal hafizahullah subhanahu wa ta'ala, ahli-ahli kumpulan dari Maulid, pengurusi Masjid Al-Falah yang bahagia lagi dimuliakan, mudah-mudahan dalam rahmat dan kasih sayang Allah, para habaib, asyraf, sadat, seterusnya yang bahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ni habis suara sebenarnya. Petang tadi kita ada maulid bersama dengan pelajar-pelajar sekolah. Tengah-tengah majlis hujan turun lebat Maulana. Lalu saya mengeluarkan volume yang terhabis-habis kuat. Inilah baki yang tinggal malam ni. Ala kulli hal, saya ingin hadir juga pada malam ini. Mudahan inilah satu saham cinta dan kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalaulah Sayyiduna Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala an putus tangan kanannya kerana mempertahankan liwa, yaitu bendera yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak mahu dua baris ayat yang suci itu jatuh ke tanah. Maka tangannya ditebas lagi di sebelah kiri. Lalu liwa hampir jatuh dan dia peluk dengan tubuhnya. Syahidlah dia mempertahankan liwa, yaitu benderanya Rasul, panjinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apalah sangat dengan suara yang hilang. Mudah-mudahan menjadi galang ganti bukti kasih kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Saya tadi minta anak anda saya ke depan. Dia dah ke depan tadi, mungkin dia sebentar keluar. Mudahan dia kembali untuk membacakan beberapa ayat untuk kita syarahkan. Mana dia, mungkin dia ada
urusan di luar. Mai sini. Astagfirullah Maulana. Karena kalau saya kuatkan juga suara saya Ustaz, dia akan jadi orang lain kan kejap lagi. Aduh, bawah betul-betul. Saya. Hadirin rahimakumullah yang punya Quran, ada mushaf. Bukalah muka surat 68 atau surat Ali Imran juzuk yang ketiga ayat yang ke-144. InsyaAllah beliau akan perdengarkan. Mudah-mudahan para malaikah yang sedang menaungi kita semua mencatatkan ia sebagai satu jalan qurbah mendekatkan diri kepada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman yang maksudnya wama Muhammadun illa rasul sallu ala nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lain tak bukan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah satu orang utusan kami Rasulullah. Bukan dia sebarang manusia. Sepertinya berlaku jenayah di dalam dunia ilmu apabila membacakan ayat Al-Quran dipotong mengikut nafsu lalu ditinggalkan sebahagian yang lain. Mereka memaparkan Nabi dengan membawa ayat Ana basyarum mithlukum. Aku juga, saya juga, kata Nabi, basyar manusia seperti kamu. Kenapa mereka tidak menyambungnya? Yuha ilai, diwahyukan kepadaku. Ia adalah manusia ilahi, hidupnya dipandu dengan wahyu. Lalu Allah bertanya, Allah memberitahu sebelum bertanya, qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu, telah datang sebelum daripadanya utusan-utusan yang lain. Satu pernyataan yang tuntas, yang mu'tamad daripada Allah. Ini ayat ini dibacakan hayat Nabi masih hidup. Para sahabat bila mendengar ayat ini bergetar tubuh mereka. Lalu Allah bertanya, afa immata aw qutila, adakah maka jika dia telah mati atau dia telah dibunuh, inqalabtum ala a'qabikum, kamu nak berpatah balik, kamu nak berpusing balik, tumit-tumit kamu, pendirian kamu artinya, pegangan kamu artinya, aqidah, syariah, akhlak kamu nak berpatah balik kepada zaman jahiliyah? Tanya Allah. Lalu Allah memberi jawaban, wa man yanqalib ala aqibaih, maka barang siapa yang berpatah balik, falan yadurrallaha syai'a,
never forever will harms Allah Subhanahu wa taala. Tak akanlah abada, selama-lamanya kata Allah, tidak akan memudaratkan Allah walau sedikit pun. Kamu nak berpatah balik, ya silakan, kata Allah. Oh, kamu beriman hanya kerana susuk tubuh ini ada bersama dengan kamu, kamu melihat perjuangannya, jihadnya, lalu ketika mana dia telah pun mati atau dia telah dibunuh, kamu ingin khianat padanya. Lalu kata Allah, wa sayajzillahu syakirin, maka dia akan bagi ganjaran kebaikan, laba yang banyak. Bagi siapa? Asyakirin, yaitu golongan orang-orang yang bersyukur. Terkenang kita kepada kasihnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Abu Hafs. Ketika dia berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya, ya Abu Hafs, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau doa jadi golongan yang sikit? Maka dia membacakan ayat Quran, wa qalilan min ibadiyasy syakur, dan sedikit sungguh daripada kalangan hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Nabi telah wafat. Kenapa kita hadir malam ini? Kita hadir malam ini kerana satu sebab, kerana satu tujuan. Biarlah apa manusia ingin bicara dengan kita, kita punya hujjah yang hebat. Allah menyebut hujjah itu dalam suratul Anbiya ayat 107. Silakan buka suratul Anbiya. Ayatnya tidak panjang, tapi menggenggar jiwa kita insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, wa ma arsalnaka, dan tiadalah tujuan kami telah utuskan engkau wahai Muhammad, sallu alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, illa, kecuali tujuannya tak lain tak bukan Allah menetapkan, isbatkan tujuan ini rahmah, menjadi rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Kan Al-Fadhil Ustaz Zuhairi, bukan untuk alam kita sahaja, bukan untuk alam yang zahir ini sahaja, alam yang ghaibiyat, yang kita tidak tahu pun, sebutlah apa saja nama alamnya, rahmatnya ada pada Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Karena itu orang yang mensyukuri akan datangnya rahmat ini. Ketika kita bangun tadi, ya, bersama-sama mahalul qiyam, waktu tempat berdiri kita berdiri. Saya ingat kisah satu malam tadi, dan malam ni pun ada satu orang lelaki tua, umurnya lebih 87 tahun, datang untuk maulid sama-sama. Dia tak boleh berdiri, tapi bila kita bacakan Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Air matanya mengalir. Dan apabila orang bangun, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lututnya dah tak kuat, tapi dia bangun. Bangunnya itu mengenangkan kita kepada peristiwa Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika Nabi hadir, sahabat lain bangun. Lalu Nabi kata, duduklah. Tapi Hasan tidak mahu duduk. Saya minta Maulana Iqbal huraikan kenapa Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu tidak mahu duduk. Dicinta.
Ini apa? Ini cinta. Ya, cinta membuatkan orang boleh jadi istilahnya quote and quote. Ya, open and close. Ketika koma tu gila. Ya, apa saja orang kata. Karena satu orang sahabat Nabi, dia tahu ini rahmat. Ini rahmat. Dia datang Masjidun Nabawi. Dan ustuanah ni, pilar-pilar besar ini membawa emosi kita ke Masjidin Nabawi. Di mana? Di Raudhah Syarifah. Dia duduk di belakang tiang. Dia tengok Nabi, dia senyum. Nabi pun senyum. Dia balik. Dia beberapa kali jadi sedemikian rupa. Lalu satu hari dia tengok Nabi. Dia tengok Nabi. Air matanya keluar menangis. Nabi panggil dia. Nabi kata, kenapa engkau menangis? Dia kata, wallahi ya Rasulullah, aku ini tak ada benda yang dalam hidupku aku rasa puas selepas ibadatku mutlak kepada Allah dan ada bersama dengan kau kekasihku ya Rasulullah. Ini di dunia aku rasa rindu, aku akan hadir di masjidmu, mandang wajahmu. Ya Rasulullah, akhirat besok gimana ya Rasulullah? Tentu akan kau berada di Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi. Dan aku ni hamba yang pendosa. Nabi menangis. Nabi peluk ya. Nabi kata, anta man ahabba. Anta man ahabta. Kau bersama dengan siapa yang kau sayang, yang kau cinta. Ini dia kita cinta siapa kita sekarang ini. Ya, apa kita kenal ini rahmat atau hanya sebagai satu nama yang berlalu, datang dan pergi? Hadirin rahimakumullah. Seterusnya mengakhiri bicara ini, tuan-puan buka suratul Fath ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Setelah kita ingat apa yang disebut dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Syaikhan, anta man ahbabta, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang engkau sayang, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Dan membawalah ingatan kita kepada sebatang tamar yang dipotong untuk jadikan mimbar Nabi, lalu lapuk dan usang. Ringkas kisahnya diganti dengan mimbar yang baru oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu pada satu ketika mereka mendengar bunyi tangisan seolah-olah unta yang kehilangan anaknya, ibu unta anaknya hilang. Oh, ya, sayu, habis-habis suara sayu. Para sahabat mencari mana datangnya suara ini. Lalu mereka mencari dan tak jumpa, hingga mereka mengadukan hal ini kepada Al-Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Lalu Nabi keluar daripada rumahnya yang mulia. Maka Nabi mencari suara ini. Lalu Nabi melihat rupa-rupanya datang dari batang tamar yang jamad, makhluk yang tidak bernyawa lagi. Tangisannya cukup menghibarkan. Lalu inilah mukjizat yang disaksikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi bertanya, wahai batang tamar, apa gerangan engkau menangis? Kata dia, wallahi aku merindui engkau ya Rasulullah. Itu Nabi masih hidup. Nabi kata, ya aku ada. Tapi dulu engkau selalu memijak tubuhku ya Rasulullah hingga berlekuk. Tapi sekarang engkau telah diberikan mimbar yang baru. Lalu engkau tinggalkan aku ya Rasulullah. Demi Allah aku rindukan telapak kakimu memijak tubuhku ya Rasulullah. Nabi peluk dia. Apa gila ini? Ini kita kata gila, peluk pelepah batang tamar yang mati. Nabi kucup dia. Nabi kata, diam engkau di sini. Engkau bersama dengan orang yang engkau cinta. Demi Allah engkau akan bersama aku dalam syurga. Tuan-tuan mau tengok Ustuanah Al-Misk. Dia berkembar dengan mihrabnya Rasul. Di mana Raudhah Asy-Syarifah. Lalu ketika syarahkan hadis ini, Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu berkata, aneh sungguh aku lihat manusia, katanya. Kalau ini batang tamar yang tidak punya nyawa lagi, menangis kerana rindukan Al-Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kalian dan kita yang hidup. Mana kalbu kita yang tidak ingat dan rindukan baginda? Sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tutup bicara dan memu'tamadkan apabila dibaca tadi dari surah Al-Fath, maka teringatlah, mudah-mudahan tanda ini ada pada kita. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan walladzina ma'ahu, mereka dan mereka yang bersama dengan dia. Asyidda'u 'alal kuffar, cirinya. Ini jangan disalah tafsir. Tegas kepada kekufuran dan perkara yang membawa kepada kekufuran. Bukanlah ayat ini menyatakan Nabi itu membenci mereka yang belum lagi beriman, tidak. Kalau Nabi benci masakan baginda menyuap wanita tua yang tinggal di hujung kota Madinah, yang ditanya oleh Sayyiduna Abi Bakr bin Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala an, apalagi yang dibuat oleh kekasihku wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha at-tahirah.
Sedangkan dia Yahudi kan. Tapi kena faham betul-betul musuh agama mencari ruang dan ketika untuk melagakan bukan hanya antara mukmin dengan kufar, juga sesama mukmin, na'udzubillahi min dzalik. Lalu ruhama'u bainahum, sifat yang kedua datang. Mereka berkasih sayang di kalangan mereka. Mudahan malam ini perhimpunan kasih dan sayang. Sedihnya kita Ustaz Zuhairi dan yang mulia Maulana Iqbal, apabila di satu wilayah nama Baluchistan di Pakistan, ketika sambut Maulid, tengah-tengah menzahirkan cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang konon lebih pandai meletupkan dirinya dan menyebabkan 92 orang meninggal dunia. Apa benda ini? Mana pergi ruhama'u bainahum? Apa yang meninggal itu mereka tidak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ini? Lalu Allah menyatakan tarahum ruk'an sujjada. Maka kata Allah, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Kemudian dia bertaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ada dua kan kat situ. Mereka menuntut, mencari, mahu dapatkan. Ya bertaguna fadlan, kelebihan kata Allah, minallah daripada Allah, wa ridwana, dan juga keredaannya. Satu kelebihan, satu keredaannya. Ada orang dapat kelebihan tapi apa guna jika Allah tidak redha? Hadirin rahimakumullah, maka kata Allah lagi, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maka kamu lihat ada tanda yang jelas pada wajah mereka, muka mereka. Apa dia? Atharis sujud, kesan mereka sujud kepada Allah. Bukannya sujud sambil tenyeh-tenyehkan dahi hingga berlekuk hitam, bukan. Allah akan pancarkan. Dan mereka yang arifun billah melihat nur itu. Lalu kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Inilah permisalan yang ada dalam Taurah dan ada dalam Injil. Malam tadi saya bersama dengan bekas pastor yang mulia Maulana, bekas pengurus gereja, telah 14 tahun memeluk Islam. Rasa segan dan silu kita. Kenapa? Cinta dia kepada Allah dan Rasul lebih dahsyat dari kita yang Islamnya secara baka ini. Lalu kata Allah mengakhiri bicara ini, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Maka demikian sifat mereka itu yang dinyatakan dalam Taurah itu seperti apa? Tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Mudah-mudahan inilah kita. Lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin itu. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman. Apa janji Allah? Maghfiratan wa ajran azimah. Keampunan dan balasan yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah. Saya mohon hajat untuk beliau mendendangkan laukana bainana al-habib. Sebagai penutup bicara pada malam ini, itulah sekadar ilmu saya yang dhaif. Mengharapkan dari Maulana mutiara-mutiara yang cukup indah dan berkilau-kilauan seperti lu'lu' wal marjan yang kita akan kumpul dan bawa pulang pada malam ini. Boleh bawa laukana. يا رب قد اغفرنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي أعتاق وجنة مع سيد البشر ندعو
ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لذنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فذكر روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين هداك الكون الرحيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العظيم جوارك الغصن الرطيب فذكروا روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. Moga-moga kita tidak menjadi seperti Khawarij. Moga-moga kita tidak menjadi seperti mereka yang hafaz Quran. Segala qiraat mereka pandai. Bertopengkan Muslim mukmin di hadapannya. Mereka membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu. Mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya Allah, jangan kau jadikan kami daripada golongan Rawabidah ya Allah. Allahumma amin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doakan anak anda saya Muhammad Nabil Husaini dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Wa'idhuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Wa'idhuhu bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Maafkan saya Maulana mengambil masa yang panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang berbahagia, yang dihormati Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Razi Ibn Rajab hafizahullah dan anak-anaknya hafizahullah. Yang berbahagia, yang berusaha Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Zuhairi selaku Imam Masjid Al-Falah UST 9, para pengkasidah daripada kumpulan Al-Maulid yang mendendangkan nasyid-nasyid dan qasidah kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barisan Imam, barisan Bilal, AJK Masjid, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat
yang dimuliakan, yang diberkati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebentar tadi kita telah mendengar tausiah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ar-Razi, dan bagi saya ini telah mencukupi dan menghidupkan hati-hati kita di dalam percintaan dan keasyikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah memadai untuk kita. Akan tetapi perbicaraan yang mungkin tak saya sampaikan tidak panjang sebagai suatu memenuhi hajat tuan rumah yang menjemput untuk menghadiri majlis pada malam ini. Sesungguhnya menyambut kegembiraan di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu amalan yang mulia, amalan yang dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata yang lain, bahawa menyambut ulang tahun kelahiran ataupun menyambut kegembiraan, kegirangan terhadap kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sunnah fi'liyah, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita pada malam ini untuk menzahirkan kegembiraan di atas kelahiran itu adalah bermakna kita sedang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk bergembira, untuk merasa girang dengan kelahiran rahmat buat sekalian alam. Sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahawa seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hikmah di sebalik puasa pada hari Isnin?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaumun wulidtu fihi," ianya adalah hari maulidku. Di dalam hadis, Rasulullah mengajarkan kepada umat ini untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Akan tetapi sahabat ini tertarik dengan hari Isnin. Beliau tidak bertanya pula tentang hari Khamis. Beliau ingin terus menjurus kepada hari Isnin dan beliau bertanya kepada Rasulullah hanya berkenaan dengan hari Isnin. "Ya Rasulullah, apakah rahsia di sebalik berpuasa pada hari Isnin?" Boleh jadi sahabat ini bertanya kerana Isnin adalah berkaitan dengan hari baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Adapun berkenaan dengan hari Khamis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa hari Khamis adalah amalan diangkat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam suka menambahkan amalan-amalan kebajikan dan ketaatan pada hari di mana amalan itu diangkat oleh malaikat. Akan tetapi dalam hadis itu Rasul menyebutkan hari diangkatnya amalan adalah Isnin dan Khamis. Akan tetapi sahabat ini tidak bertanya apakah hikmah di sebalik puasa Isnin dan Khamis, tapi beliau tertarik dengan hari Isnin. Seolah-olah Allah Ta'ala takdirkan pertanyaan daripada sahabat ini untuk bertanya kepada Rasulullah untuk dizahirkan suatu ilmu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa adalah suatu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan suatu yang diangkat kemuliaannya di dalam agama ini, iaitu bergembira, melakukan suatu ekstra di dalam amalan kita, dalam kebajikan kita, dalam kesalahan dan ketaatan kita demi untuk menzahirkan kegembiraan kita di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi," hari Isnin adalah hari maulidku. Wulidtu daripada perkataan walada yalidu wiladatan fahuwa walid. Wa wulida yuladu wiladatan fahuwa yulad. Al-amru minhu lid wal nahyu anhu la talid. Az-zarfu minhu al-maulid. Ya, al-maulid adalah kata dasar yang sama dengan wulidtu, hari aku dilahirkan. Maka kita bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah. Moga-moga ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan yang besar kepada kita apabila sentiasa mendatangkan kita dalam majlis-majlis yang memupuk dan membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akui bahawa amalan kita banyak kecacatan, banyak kelemahan. Amalan kita banyak kurang kalau nak banding dengan orang-orang yang terdahulu. Akan tapi mudah-mudahan cinta yang kita bawa di dalam jiwa kita, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan seperti mana hadis yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Razi tadi, al-mar'u ma'a man ahbabta ataupun man ahabba.
seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan dengan berkat cinta yang kita bawa dalam jiwa kita, dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita, dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangannya, mudah-mudahan dalam keadaan kita hamba yang lemah, umat yang lemah ini, tapi kita himpunkan hakikat cinta dalam jiwa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapat kedekatan dan kehampiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, dan mendapat perdampingan dengan baginda di hari akhirat adalah sesuatu yang besar. Kerana seorang yang mendapat kedekatan dengan baginda bermakna dia mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih segera, kerana orang yang hampir dengan baginda mendapat pandangan dan perhatian baginda yang lebih segera. Apabila dia mendapat syafaat yang segera, maka semakin segera dia dapat berjaya di neraca mizan, dapat berjaya melintasi titian sirat, dapat selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dapat minum daripada kolam Al-Kautsar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Itu ada apabila seseorang mendapat kedekatan yang sangat hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah berlakunya kiamat? Seolah-olah ingin tanyakan, kalau kami berada dalam ambang kiamat, kami berada di akhir zaman, apakah persiapan, apakah seolah-olah ingin ditanya apakah rahsia di sebaliknya. Maka bilakah berlakunya kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya semula kepada sahabat itu, apakah yang telah engkau persiapkan? Maka beliau mengatakan, saya hanya melakukan yang fardu-fardu, tak banyak amalan-amalan yang lain, akan tetapi saya cinta pada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ataupun anta man ahbabta, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Bermakna jawapan Rasulullah ini mengesahkan persiapan yang dibuat oleh sahabat tadi. Kalaulah seseorang itu berhadapan dengan kiamat, dalam keadaan dia mengetahui dia banyak kekurangan dan kelemahan di dalam amalannya, akan tetapi dia mempunyai bekalan dalam jiwanya, suatu bekalan yang sangat bernilai, yang berharga, iaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah suatu bekalan yang kukuh, yang teguh, yang ampuh untuk seseorang itu menghadapi kiamat, sama ada kiamat besar ataupun kiamat kecil. Itu kiamat kecil iaitu ajal kita yang tidak tahu bila akan datangnya. Maka sebelum datangnya kiamat kecil iaitu ajal kepada kita, bekalan yang paling berharga untuk kita bawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Rozi sebentar tadi, kerana di hari akhirat kelak, ya Rasulullah, kamu akan berada di atas syurga yang tinggi dan saya khawatir saya tidak akan dapat melihat Tuhan, dan apakah artinya nikmat syurga kalau saya tak dapat lihat Tuhan, tidak dapat berdamping dengan Tuhan, tidak dapat dekat dengan Tuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, mintalah apa yang kamu ingin minta. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya inginkan perdampingan dengan Tuhan, saya ingin dekat dengan Tuhan. Tidak ada permintaan lain daripada sahabat tadi. Beliau inginkan murafaqah, perdampingan yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku akan bantu kamu, tetapi bantu aku dahulu dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyakkan sujud. Maksudnya kamu akan dapat perdampingan denganku di hari akhirat kelak, akan tetapi bantu aku supaya aku lebih mudah mengenal kamu dan mendekatkan kamu di hari akhirat kelak bersama denganku melalui dengan memperbanyakkan sujud. Maksud memperbanyakkan sujud adalah memperbanyakkan solat. Solat yang dimaksudkan di sini adalah solat-solat sunat. Kerana orang yang memperbanyakkan solat bermakna dia memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata, bantu aku dengan memperbanyakkan sujud. Kenapa sujud?
Kena orang yang banyak sujud. Tanda-tanda orang yang rukak sujud. Orang-orang yang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memperbanyakkan rukuk, dia memperbanyakkan sujud, dia memperbanyakkan solat. Kena orang yang memperbanyakkan solat, dia juga akan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulullah. Kenapa? Kerana solat tidak sah tanpa kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sembahyang itu kita memberi salam dengan khitab hadir kepada Rasulullah. Jarang kalau kita berada di luar solat untuk kita nak ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Paling tidak pun mungkin ketika ziarah di Madinah, di Raudah, di hadapan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tetapi pada setiap solat Allah kurniakan keistimewaan, Allah kurniakan keutamaan padanya. Dengan kita, apabila kita memberi salam, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kita. Kerana itu Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat aku sembahyang. Kerana itu adalah pintu untuk kita menjadi hamba Allah yang salat seolah-olah melihat Allah. Kita tidak akan mencapai hakikat salat seolah-olah melihat Allah selagi kita tidak capai menjadi orang yang salat seolah-olah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sah juga sembahyang kita tanpa kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap malam sembahyang 1000 rakaat. Orang-orang yang ingin hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin dekat dengan Rasulullah, orang yang datang di hari akhirat dengan cinta sahaja dia sudah hampir dengan Rasulullah. Rasulullah kata, bantu aku lagi dengan lebih dekat lagi kepada aku dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperbanyakkan sujud bermakna memperbanyakkan salat. Orang yang banyak salat bermakna dia banyak ucap salam kepada Rasulullah dan banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ayat yang dibacakan sebentar tadi adalah berkenaan dengan kriteria Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat ini yang terdapat di dalam kitab Taurat. Dalam kitab suci yang terdahulu penuh dengan sifat-sifat dan juga kriteria berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Khasaisul Kubra, susunan Imam Sayuti rahimahullah, beliau mengetengahkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahawa seorang lelaki pada zaman dahulu sebelum Rasulullah, zaman Bani Israel zaman dahulu, ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenali sebagai orang yang jahat di kalangan masyarakatnya, orang yang samsing, mafia. Dan kemudian dia meninggal dunia dan Allah SWT telah mewahyukan kepada seorang Nabi yang hidup pada zaman tersebut. Allah menghantar wahyu kepada wahai Nabiku, seorang wali daripada wali-waliku telah meninggal dunia, pergilah ke sana dan uruskanlah pengebumiannya. Kerana orang-orang tidak mahu menguruskan pengebumiannya, Allah suruh Nabi sendiri untuk menguruskan pengebumiannya. Dan Allah mengatakan itu adalah seorang wali daripada wali-waliku. Maka apabila Nabi tadi pergi ke tempat tersebut, beliau terperanjat bahawa seorang wali yang Allah Ta'ala sebut sebagai wali Allah adalah seorang lelaki yang dikenali oleh masyarakat sebagai orang-orang, sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang samsing. Akan tapi beliau akur dengan perintah Allah, beliau uruskan pengebumian lelaki tersebut. Dan setelah selesai semuanya, pada malam itu beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon jawapan daripada Allah, mengapakah lelaki yang selama ini dikenali daripada kalangan masyarakat sebagai orang yang banyak onarnya, akan tetapi Allah suruh nabinya untuk menguruskan pengebumiannya dan menyebut lelaki itu sebagai seorang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah SWT menghantarkan jawapan kepadanya, wahai Nabiku, benar dia banyak kesilapan dan kesalahan dalam hidupnya. Tetapi aku memandang satu amalan yang dilakukan olehnya sehingga aku memberi taufik dan hidayah kepadanya sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir sehingga dia benar-benar bertaubat kepadaku, menginsafi dan menyesali seluruh dosa-dosa, kesalahan dan kesilapannya yang lalu. Dan apabila hatinya telah bersih dengan sebersih-bersihnya, aku menjadikan dia seorang wali daripada wali-waliku
dan namanya tersenarai daripada kalangan awliyaku hatta ketika dia sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Allah SWT mengatakan, wahai Nabiku, lelaki ini setiap kali apabila dia pulang ke rumah, dia akan menyucikan dirinya, dia akan membuka kitab Taurat, dia akan baca helaian demi helaian dalam kitab Taurat, dan dalam Taurat itu dipenuhi dengan kisah-kisah dan juga sifat-sifat kekasihku, Nabi yang terakhir, iaitu Ahmad. Dalam kitab-kitab yang terdahulu, nama Nabi Muhammad SAW lebih dikenali dengan nama Ahmad. Maka apabila dia berjumpa dengan kisah ataupun sifat kekasihku Nabi Muhammad SAW, dia akan mengucup nama tersebut, dia akan meletakkan rapat di antara dua keningnya. Setiap kali dia baca, apabila berjumpa dengan nama Ahmad ataupun berjumpa berkenaan dengan Nabi yang terakhir yang diutus olehku, maka dia mengucup dan meletakkan di antara dua keningnya kerana cintanya kepada kekasihku Nabi yang terakhir itu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Berkat amalan cintanya kepada Nabiku yang terakhir itu, aku ampunkan segala dosa-dosanya, aku angkat darjatnya, dan aku sediakan dia di dalam syurga yang di dalamnya ada bidadari-bidadari yang sedang menantinya, dan aku menyenaraikan namanya daripada kalangan wali-waliku. Tuan-tuan yang mulia, seorang hamba apabila Allah ingin mengangkat dia menjadi wali Allah Subhanahu Taala, Allah tak kisah bagaimanapun seluruh kehidupannya. Kalau Allah ingin takdirkan dia untuk menjadi wali Allah, dia boleh menjadi wali Allah pada penghujung usianya. Boleh jadi seminit sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum ajalnya tiba, hatinya benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawajuh kepada Allah dengan sebenar-benar murni dan tulen dalam taubat nasuhanya, menyesali dengan sebenar-benar sesal dan menginsafi apa yang telah berlalu, dan hatinya benar-benar ingin mendapatkan redha Allah, pengampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Kuasa boleh mengangkat seseorang itu walaupun di hujung usianya menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita kena sentiasa bersangka baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa bersangka baik pada Allah dan bersangka baik sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kita, jika didatangkan para sahabat bersama dengan kita, bagaimana para sahabat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan terperanjat bahawa para sahabat itu mereka bukan sahaja mengikut dan mentaati ajaran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka memuliakan susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hanya kata kami berpada dengan solat, berpuasa, zakat, zikir, baca Quran, selawat, tahajud, qiyamul lail, witir semata-mata. Tidak. Kalau kita lihat Rasulullah di hadapan kita, yang di sekelilingnya para sahabat, kita akan hairan melihat bagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentakzimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ramai daripada delegasi-delegasi daripada negara luar, apabila mereka datang ke Madinah dan melihat bagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah, mereka mengatakan, kami telah pergi ke banyak negara dan kami telah melihat banyak raja-raja di luar sana dengan kerajaan, tetapi kami tidak pernah melihat sekelompok manusia yang memuliakan seorang manusia seperti mana para sahabat Muhammad memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, apabila Rasulullah mengambil wuduk, para sahabat berebut-rebut untuk mengambil air yang jatuh daripada air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah menyuruh untuk mengambil air wuduk tersebut? Tidak. Rasulullah apabila berludah, tidak pernah ludah itu menyentuh kepada bumi, kerana sahabat sudah pun siap untuk menangkung dan juga menangkap apa sahaja air ludah dan juga kahak yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan menyapu di muka mereka. Dan ini adalah hadis yang sahih. Jika ada sahabat Nabi yang lain datang lambat, mereka akan mengambil, selitkan di tangan sahabat Nabi yang dapat air ludah Rasulullah ataupun air wuduk Rasulullah, mereka akan selitkan dan mereka selitkan di wajah mereka. Adakah hal ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk melakukannya. Jadi mengapa mereka melakukannya? Kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam menzahirkan cinta tidak perlu kepada dalil, selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat, selagi mana ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Zahirkanlah bagaimanapun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat menunaikan hak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz Rozi mengatakan bahawa seorang sahabat Sayyidina Hasan bin Sabit
Beliau tidak tergamak untuk nak duduk apabila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidina Hasan bin Sabit tidak perlukan dalil untuk menzahirkan cinta. Pada satu perkara adalah ada ulama yang mengatakan bahawa menurut perintah adalah lebih baik daripada untuk menunjukkan adab. Akan tetapi ulama juga ada berpendapat bahawa pada ketika-ketika yang tertentu menunjukkan adab adalah lebih baik daripada menurut perintah. Seperti mana ada sahabat Nabi SAW yang di dalamnya ditulis nama Nabi Muhammad SAW ingin diutus kepada raja di luar. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memadam nama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sahabat tadi tidak tergamak untuk memadam. Walaupun Rasulullah SAW menyuruhnya, akan tetapi tidak tergamak kerana cintanya kepada nama Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat yang seperti ini mengutamakan adab berbanding menurut perintah. Selagi mana ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka ada di antara mereka akan menzahirkan cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Walaupun yang lain ada menurut perintah Rasulullah untuk duduk di hadapan Rasulullah SAW ketika tatkala datangnya Rasulullah, daripada Sayyidina Hasan bin Sabit hatinya penuh dengan kecintaan. Beliaulah yang mengarang syair wa ahsana min kalam taraqat tu'aini wa ajmala min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih unggul daripadamu ya Rasulullah, tidak pernah mataku melihat manusia seumpamamu. Yang lebih indah daripadamu ya Rasulullah, tidak ada seorang wanita pun yang pernah melahirkan anak seperti seumpamamu. Engkau diciptakan ya Rasulullah bebas daripada segala kecacatan, bebas daripada segala kekurangan dan kelemahan. Seolah-olah engkau diciptakan menurut apa yang kau kehendaki. Seolah-olah Sayyidina Hasan bin Sabit ingin bagi tahu begitu sempurnanya diri Rasulullah. Seolah-olah tatkala Allah menciptakan Rasulullah bagi tahu pada Allah bagaimana untuk menciptakan keningnya, rambutnya, warna kulitnya, saiz badannya, ketinggiannya, sendi-sendinya dan matanya, mata hitamnya, mata putihnya, giginya, seluruhnya adalah sempurna. Seolah-olah Rasulullah bagi tahu pada Allah bagaimana untuk menciptakannya, lalu Allah Ta'ala menciptakan menurut Rasulullah SAW. Akan tetapi ya kita tahu Allah tidak menciptakan Rasulullah menurut Rasulullah, kerana tidak ada siapa yang perintahkan Allah Ta'ala, tak ada siapa yang mengeluarkan tintah order pada Allah untuk mencipta sesiapa. Akan tetapi Sayyidina Hasan bin Sabit ingin menzahirkan betapa sempurnanya Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan seolah-olah engkau bagi tahu kepada Allah bagaimana untuk menciptakan lalu Allah menciptakanmu mengikut kemahuanmu, kerana begitu sempurnanya dirimu. Kami tidak mendapati sebarang aib pada dirimu. Para sahabat mengatakan, kami tidak pernah melihat manusia sesempurna Rasulullah sebelum kami jumpa Rasulullah, dan setelah kewafatan Rasulullah kami tak pernah jumpa manusia yang begitu indah, yang begitu sempurna seperti mana Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majlis yang seperti ini membangkitkan rasa cinta kita, rasa rindu kita, tanda kecintaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan kepada kita tatkala kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Allah muliakan mata kita untuk memandang wajah yang kita amat rindui ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Moga Allah muliakan kita dengan dapat minum kolam Al-Kawthar yang dengan sekali tegukkan kita tidak akan dahaga buat selama-lamanya, sebagai suatu simbolik bahawa kita yang selama ini dahaga dan haus rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sekali kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka kerinduan itu terubat buat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.